Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Fikri bin Nik Muhammad Fazli, nombor matrik A175406. Saya di bawah silian Dr. Irda bin Mukhtar. Tajuk latihan ilmiah saya ialah peranan rukun iman dalam membentuk kepribadian mulia remaja Muslim. Pengenalan. Islam amat mementingkan kualiti seseorang individu Muslim, di mana Muslim yang berkualiti dapat dirujuk kepada seorang Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, di mana mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta menghindari diri daripada melakukan segala amalan dan perbuatan yang dilarangnya. Bahkan pada masa yang sama, seseorang Muslim yang berkualiti, nilai akhlaknya juga adalah akhlak yang terpuji. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang menjadi titik mula dan fokus pada kajian ini adalah membincangkan tentang peranan rukun iman terhadap pembinaan jati diri seseorang Muslim. Rukun iman juga dilihat sebagai satu ibadah yang berperanan dalam membentuk jati diri seseorang Muslim, kerana rukun iman itu sendiri sifatnya jika dilaksanakan dengan baik dapat menghiasi manusia dengan akhlak dan jati diri yang sempurna. Pengkaji juga berpendapat bahawa melalui kajian ini dapat membantu para pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai rukun iman dan peranannya dalam pembinaan jati diri Muslim yang sepatutnya dijadikan amalan kehidupan seorang Muslim yang sejati. Seterusnya ialah konsep rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan segala sesuatu, penciptanya, pemiliknya dan pengatur seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk disembah, tiada sekutu baginya, dan semua yang disembah selain Allah adalah bersifat batil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang mulia serta memiliki sifat yang sempurna dan suci dari segala macam kekurangan dan aib. Beriman kepada Allah mempunyai 3 unsur, iaitu tauhid uluhiyat, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai malaikat yang diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Beriman kepada malaikat mempunyai 4 unsur, iaitu beriman terhadap keberadaan mereka, beriman terhadap nama-nama mereka, beriman terhadap sifat-sifat mereka dan beriman terhadap tugas-tugas mereka. Yang ketiga iaitu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sekutu baginya dan mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah seorang lelaki yang diberi padanya wahyu untuk mengamalkan syariat sebelumnya dan berhukum dengan syariat tersebut. Adapun Rasul adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu kepadanya untuk mengamalkan syariatnya yang baru untuk disampaikan kepada kaumnya. Seterusnya, beriman kepada kitab. Beriman pada kitab mempunyai 4 unsur, iaitu beriman bahawa kitab tersebut datang daripada Allah. Sebenarnya kitab tersebut diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab tersebut adalah kalamullah dan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan itu menurut hakikat sebagaimana yang dia dikehendaki. Seterusnya, beriman pada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat berarti meyakini semua yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya dan yang dikhabarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi setelah kematian. Akhir sekali iaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahawa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya.
Beriman terhadap takdir merupakan bahagian dari rukun iman, dan keimanan seseorang belum sempurna sampai ia meyakini bahawa semua yang menimpa baik dan berupa kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya iaitu kesan pemantapan rukun iman. Yang pertama iaitu membentuk peribadi unggul. Orang yang sentiasa mempraktikkan apa yang terkandung dalam falsafah rukun iman akan terlihat kepribadiannya dari segi akhlak, perbuatan maupun tutur katanya yang baik. Hal ini kerana orang tersebut seolah-olah selalu mendapat bisikan nuraninya yang dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala sehingga cermat dalam mengambil tindakan dan sesuatu keputusan. Yang kedua, menimbulkan kewibawaan. Kewibawaan diri atau integriti seseorang Muslim bakal lahir melalui hasil ketaatan kepada Tuhan dan bagaimana seseorang itu menjalankan sesuatu ketaatan kewajipan. Seterusnya, menimbulkan ketenangan jiwa. Ketenteraman dan ketenangan jiwa dapat diperoleh melalui pelaksanaan falsafah rukun iman yang dilakukan dalam kehidupan seharian pasti akan membawa kepada minda dan jiwa yang tenang. Akhir sekali iaitu kesimpulannya, kajian yang telah ditulis penulis ini telah berjaya disiapkan dan berjaya dianalisis dengan baik. Asalnya kajian ini berjaya mencapai objektif yang telah disasarkan. Hasil daripada ilmiah yang telah dijalankan, penulis berharap agar kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak sama ada dari masyarakat, keluarga, agama dan negara. Penulis juga berharap agar kajian ini akan mampu membentuk masyarakat Muslim khususnya dalam mengaplikasi konsep rukun iman dan kehidupan seharian. Akhir sekali, penulis ingin menjuru masyarakat agar bersama untuk menggapai redha di samping mendekatkan diri kepada pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.